Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu 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 akbar. Subhanallah. Macam ni. Kamu ambil tu stand. Ya. Okey, sementara kita ni Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Subhanallah. Dik, sekarang ni kan suhu berapa kalau siang? Darjah Celsius 9 darjah Celsius. Siang ke pagi tu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 19, sekarang 19. Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Subhanallah, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, alhamdulillah, ini merupakan live pertama saya sejak sampai ke masjid di Tanah Suci, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, sampai pada malam tadi di kota Madinah, dalam lebih kurang selepas
dalam waktu Isyak. Alhamdulillah, dalam waktu Isyak malam tadi tiba di Kota Madinah, di pekarangan Masjid Nabawi ini. Masya Allah, puan-puan yang dihormati lagi dikasihi, ni kena tinggikan sikit kot. Tak, maksudnya bukan, awak ni je. Macam tu. Okey ya. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, sekarang di sini jam 4.06 minit. 4.06 minit petang. Kami baru selesai solat asar. Asar dalam 3.20 petang tadi. Setengah jam yang lepas lah, lebih kurang. Di Malaysia, betul tak? Sekarang ni pukul 9. Pukul 9.07 minit. Betul lah? Di Malaysia sekarang pukul 9.07 minit. Betul? Sahabat-sahabat semua. Dan biasalah bila kita buat live di Tanah Suci ni, kita tak adalah macam jadual yang tetap ataupun tanpa dirancang sangat dan tanpa dimaklumkan. Macam live sekarang ni pun kita buat saja, kita terlintas dan ada waktu yang sesuai, kita terus buat. Jadi tim sentiasa ready, mereka bergerak bersama dengan saya. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Masya Allah, memandangkan di Malaysia sekarang adalah pukul jam 9 malam, saya mencadangkan untuk kita sama-sama membacakan surah Al-Mulk dan saya akan baca terjemahan. Baca Al-Mulk dan terjemahan, kemudian sahabat-sahabat di Malaysia bacalah sekali surah Al-Mulk ini. Sebab sekarang pukul 9 sedang elok selepas Isyak kan. Jadi tak ada masalah baca siang ke pagi ke malam. Jadi saya baca di sini selepas asar, tuan-puan baca di sana di Malaysia sama lebih kurang jam 9. Masya Allah, Alhamdulillah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, cuaca sekarang sangatlah sejuk. Kalau waktu petang ni lebih kurang dalam 18 darjah Celsius. Kalau waktu malam dia jatuh ke 8, 6, 7. Terlalu sejuk, amat sejuk. Bulan 12 ni memang musim sejuk, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau di negara-negara tertentu musim salji lah. Jadi di sini sejuknya kalau malam cecah 8 darjah Celsius 9. Kalau sekarang petang lebih kurang dalam 18, 17 darjah Celsius. Macam dalam aircon kan. Aircon yang sejuk sekali tu dalam 17 darjah Celsius. Masya Allah, Alhamdulillah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, bolehlah kita kongsikan dan tekan butang share dan terus kongsikan live kita ini supaya lebih ramai yang mendapat manfaat. Masya Allah. Jadi apa yang bakal kita kongsikan sekarang adalah berkaitan dengan surah Al-Mulk dan kita akan tadabbur. Kita akan tadabbur surah Al-Mulk dan kita akan sama-sama baca. Saya akan baca satu ayat, kemudian saya akan baca terjemahan. Jadi selepas selesai baca ayat dan terjemahan, kita akan tadabbur ayat yang pertama dan ayat yang seterusnya. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi lah selepas tu. Mungkin kita boleh buat idea ni setiap kali sepanjang duduk di Madinah dan Makkah ni tadabbur surah Al-Mulk. Bermaksud setiap kali lepas asar kita akan cuba ambil masa setengah jam. Setiap kali lepas asar kita ambil. Maksudnya sekarang pukul 4.07 minit, 49 minit, kita kena sudahkan dalam pukul 4.30. Faham ya? Kita akan sudahkan dalam pukul 4.30. Jadi di Malaysia pukul 9 malam sedang elok, tuan-puan bolehlah berada di hadapan berada di hadapan live, berada di, maksudnya dah tahu dah sepanjang di Mekah dan di Madinah, Ustazah Asma akan live pukul 9 malam Malaysia. Ia adalah waktu yang sedang elok selepas asar di Mekah dan di Madinah ni. Lebih kurang begitu. Jadi pengisiannya adalah kita akan tadabbur surah Al-Mulk. Maksudnya kita akan baca surah, kemudian kita akan tadabbur per ayat. Jadi macam contoh ini kita akan baca 30 ayat tu. Dan kita baca terjemahan, tapi kita mungkin pilih 2 ayat dulu untuk tadabbur. Faham ya? Masya-Allah. Okay. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian yang sedang berada di Malaysia, anda boleh ambil Al-Quran masing-masing. Sebab sekarang duduk kat rumah kan. Jadi bukanlah di tempat kerja, tapi kalau anda sedang bawa kereta ke, di tempat kerja ke, di mana sahaja, anda bolehlah juga cuba ikut bacaan surah Al-Mulk ini. Dan anda kalau ada di rumah, lebih baik ambil mushaf lah, ambil mushaf Al-Quran. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebelum kita baca surah Al-Mulk dan kita baca terjemahan ni,
saya ingin membacakan beberapa dalil yang berkaitan dengan fadilat surah Al-Mulk. Okey, saya ni sebab kamera ni kamera belakang, jadi saya tak nampak komen-komen. Tak apa, saya tak payah tengok. Nanti jadi lama pula. Mungkin ramailah yang sedang menyapa, ramai yang minta doa supaya nak datang juga. Dik, saya rasa ini tulisan arwah ayah ni, sebab ini adalah Al-Quran arwah ayah. Jadi ada selit-selit ni, saya rasa tulisan arwah ayah, walaupun macam nombor phone. Masya Allah, saya bawa Al-Quran arwah ayah, selalu guna Quran ni. Jadi setiap kali saya baca, saya harap pahala mengalir untuk arwah ayah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya tak tahu berapa orang yang hadir, sebab bukan semua orang yang dapat notification, dan kita buat live pun mengejut. Bolehlah sahabat, ada 3K, Alhamdulillah. FB campur dengan TikTok lebih kurang 3,000 lebih. Jadi marilah sama-sama kita kongsikan, kita tekan butang share dan terus menerus tuliskan komen, sebab dengan cara begitu naikkan engagement juga. Anda boleh tinggalkan apa-apa, mungkin doa, harapan, apa sajalah, sebab kalaupun saya tak sempat baca, kalaupun tim tak sempat baca, tetapi Allah Maha melihat segalanya. Allah baca, Allah lihat, Allah tengok apa yang kita tulis, apa yang kita doa. Biarlah doa itu bukan hanya pada lidah, bukan hanya dalam hati kita, bukan hanya pada lafaz kita, tetapi doa itu dituliskan juga. Mudah-mudahan segala apa yang kita tulis tu Allah jadikan ia satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, perkongsian kita berkenaan dengan tadabbur surah Al-Mulk. Masya Allah. Hadis yang pertama tentang kelebihan. Sebelum tu, surah Al-Mulk ini merupakan surah Makiyah. Dah adik, cukup dah. Cukup, don't worry. Surah Al-Mulk adalah surah Makiyah. Apa maksud surah Makiyah? Maksudnya adalah surah Al-Mulk ini adalah surah yang diturunkan di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Saya ulang lagi sekali dan tuliskan nota ni. Surah Al-Mulk ataupun yang kita baca Tabarakallazi biyadihil mulk merupakan surah Makiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah. Bermaksud dia turun dalam tempoh ketika Nabi berada di Mekah. Berapa lama Nabi berada di Mekah selepas menjadi Nabi? 13 tahun. Berapa lama Nabi berada di Madinah selepas dilantik menjadi Nabi? 10 tahun. 13 tahun Nabi berada di Mekah. Maka salah satu surah yang turun ketika Nabi berada di Mekah adalah surah Al-Mulk. Sebab itu namanya surah Makiyah. Berapakah ayat? Ayatnya adalah 30 ayat. Berada dalam juzuk yang ke-29. Masya Allah. Sekarang kita akan bacakan dalil-dalil berkaitan dengan fadilat, iaitu kelebihan surah Al-Mulk. Dalil yang pertama, iaitu ia berkisar tentang kisah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni, dia membina khemah, dan dia tak tahu bahawasanya di bawah khemah yang dia bina tu, mungkin dia musafir macam tu lah ya. Lalu dia nak berhenti berehat, binalah khemah. Bukan macam kita sekarang, musafir kalau nak berehat, berhenti sekejap, ada R&R, ada tempat makan minum. Musafir kita sekarang dalam sekitar Malaysia tak adalah sampai kita perlu tidur dekat R&R, tapi kalau ngantuk sangat tidur dalam kereta kan. Tapi zaman tersebut kalau musafir jauh-jauh, tuan-puan sekalian, tak ada R&R, perjalanan makan bulan, makan minggu. Jadi mereka akan bina khemah. Satu hari sahabat Nabi ni bina khemah, dan dia tak tahu pun yang dia bina itu di atas kubur. Lalu dia mendengar ada bacaan surah Al-Mulk daripada bawah tanah, iaitu dalam kubur. Lalu sahabat Nabi ni pun bergegas kan mencari Nabi dan bertanya kepada Nabi. Cerita pada Nabi bahawasanya terdengar, dan dia dengar bacaan tu daripada awal sampai akhir. Kemudian Nabi SAW lalu bersabda, Tabarakallazi biyadihil mulk hiyal mani'ah hiyal munjiyah min azabil qabr. Nabi bersabda, yang bermaksud bacaan surah Al-Mulk iaitu Tabarakallazi biyadihil mulk, ia adalah satu penghalang, satu pencegah. Hiyal mani'ah hiyal munjiyah, dia adalah perisai dan dia adalah penghalang daripada azab kubur. Subhanallah. Itu hadis ataupun dalil yang pertama. Sekarang kita akan baca sabda Nabi yang seterusnya, dan taraf hadis Nabi ini adalah hadis hasan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, dan kita sedang membacakan hadis Nabi ini
di Masjid Nabi. Tuan-puan sekalian, saya sekarang berada di Masjid Nabawi, iaitu bermaksud Masjid Nabi. Dan masjid ini diasaskan dan dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, langsung saya sebut begini, marilah sama-sama saya di sini dan sahabat-sahabat, walaupun secara live, mudah-mudahan tetap sama. Sebab niat, hajat, impian, nekat, tangisan kita, sahabat-sahabat semua nak datang ke Masjid Nabawi, nak ziarah Nabi ni dah lama dah Allah tahu. Walaupun kalian tak ada di sini, insya-Allah Allah tetap memandang, Allah tetap melihat dan Allah tetap menilai salam kalian terhadap Nabi SAW umpama seperti kalian berada di sini. Jadi insya-Allah sama-sama sahabat dirahmati Allah sekalian, kalian boleh sebab sekarang sedang menghadap kepada Masjid Nabawi dan anda sebenarnya sedang menghadap makam Nabi SAW. Maksudnya kalau ikutkan ni, dek, kamu kena ke sana sikit, kamu kena tunjuk ke sana sikit. Kalau makam Nabi tu ke sana, condong ke sana sikit. Tak apa, tak payah gerak, kamu pusing je. Tak payah gerak, pusing je. Sebab apa kita kata makam Nabi ke sana? Okey, kubah hijau, boleh faham tak kat sana kubah hijau? Jadi bila kamu condong ke sana, di sana itulah kubah Nabi SAW. Kubah hijau tu di bawahnya adanya makam Nabi SAW. Di situlah terletaknya Raudah. Walaupun sebenarnya kita tak tepat pun menghadap kepada Nabi, tapi bila masuk je Masjid Nabawi, bila sampai je kita disunatkan untuk memberi salam. Bahkan siapa yang memberi salam kepada Nabi walaupun daripada Malaysia tetap sampai. Begitu. Okey, jadi sama-sama sahabat dirahmati Allah sekalian, kita bagi salam pada Nabi. Assalamualaikum. Ke sana dik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera ke atasmu, wahai Rasul Allah, wahai Nabi Allah dan wahai kekasih Allah. Assalamualaikum ya Abi Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Sayyidina Abi Bakrin wa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum. Subhanallah. Muslimin muslimat, masya-Allah. Bila kita sampai dekat makam Nabi, jangan lupa juga memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar yang duduk di sebelah Nabi dan Sayyidina Umar yang duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Kedudukannya bukan Nabi tengah, kiri kanan, tak. Makam Nabi, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan dengan barakah kalian memberikan salam tadi, dan Allah melihat jauh di dalam hati, Allah mendengar doa-doa kita walaupun yang tidak terzahir. Kan hati kita sangat meruntun untuk sampai ke Masjid Nabi ini, untuk ziarah Nabi SAW. Boleh jadi salam kalian yang jauh lebih sampai daripada kami yang dekat. Boleh jadi selawat kalian yang jauh lebih diterima dan dipandang oleh Allah daripada kami yang berada di sini. Kerana yang dipandang oleh Allah adalah hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang rupa paras kamu, tubuh badan kamu, jasad kamu. Walaupun ramai yang berada di sini, belum tentu hatinya ada di sini. Belum tentu hatinya dekat dengan Nabi, hatinya sangat rapat dengan Nabi, belum tentu. Boleh jadi yang tidak pernah sampai ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram ini, hatinya lebih dekat dengan Nabi, hatinya lebih dekat dengan Kaabah, hatinya lebih dekat dengan Allah. Sebab itu Allah pandang hati kita dan amal soleh apa yang kita lakukan di mana jua kita berada. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi sekarang kita akan bacakan hadis Nabi yang kedua berkaitan dengan kelebihan dan fadilat surah Al-Mulk. Nabi SAW bersabda, Inna surata min kitabillahi ma hiya illa 30 ayah syafa'at lirajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathu jannah wa hiya suratu tabarak. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, ini hadis hasan yang jarang sekali dibacakan dan sampai kepada kita. Dan alhamdulillah barakah kita berada di Masjid Nabawi saat ini. Allah mengizinkan saya untuk membacakan hadis ni di hadapan sahabat semua. Maka selepas ini
mudahan bertambah cinta dan bertambah istiqamah kita dengan surah Al-Mulk ini. Nabi SAW bersabda, ada suatu surah daripada Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi seseorang sampai orang tersebut dikeluarkan daripada neraka pada hari kiamat. Dan surah ini akan memasukkan orang tersebut ke dalam syurga, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah Al-Mulk. Saya ulang lagi sekali, Nabi SAW bersabda, ada satu surah daripada Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang dapat memberi syafaat. Apa maksud beri syafaat? Dapat beri pertolongan, dapat berhujah, dapat menyelamatkan dirinya sampai orang tersebut akan dikeluarkan daripada neraka pada hari kiamat. Dan surah ini akan memasukkan orang tersebut ke dalam syurga, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi tuan-puan sekalian, surah Al-Mulk ini bukan hanya dapat menyelamatkan pembacanya, pencintanya, pengamalnya yang baca setiap malam sebelum tidur sebagaimana sunnah Nabi, yang mana sahabat-sahabat isteri Nabi menceritakan Nabi tidak akan tidur melainkan membaca dua surah, iaitu surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. Jadi selama ini kita dengar surah Al-Mulk ini perisai ataupun penyelamat daripada azab kubur. Itu yang masyhur, yang selalu diulang-ulang. Tapi pada malam ini di Malaysia, ya, waktu malam di Malaysia, kita dapat ilmu yang sangat mahal. Rupanya 30 ayat surah Al-Mulk ini akan menyelamatkan seseorang daripada api neraka dan akan menjadi pemberi syafaat yang akan memasukkannya ke dalam syurga. Bahkan digambarkan di dalam hadis Nabi ni, siapa yang telah dicampakkan ke dalam neraka tapi dia seorang yang beramal dengan surah Al-Mulk, maka surah itu akan keluarkan dia daripada neraka dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Maka tuan-puan sekalian, surah Al-Mulk ini subhanallah sangat hebat sekali, sangat tinggi nilainya. Allah letakkan kemuliaannya sangat tinggi, sehingga kan hadis yang pertama kita baca dia adalah perisai dan penyelamat daripada azab kubur, manakala hadis yang kedua pula menggambarkan Nabi cerita 30 ayat ini ada pemberi syafaat, penolong kepada pembaca dan pengamal dan pecinta yang beramal dan istiqamah. Mesti istiqamah, bukan baca sekali cukup, kena baca setiap malam, usaha. Kalaulah malam tu penat sangat sampai tertidur, lepas tu pagi esok teringat, ya Allah abang, malam tadi saya tak baca surah Al-Mulk, saya tidur macam tu, maka boleh qada, baca je pagi, niatkan yang malam tadi. Sampai macam tu lah orang yang istiqamah ni, dia sampai wajibkan diri dia baca, sampailah orang yang wajibkan dirinya, dia boleh qada. Tapi kalau tak qada, kira ya Allah mohon maaf, ya Allah mohon ampun, ya Allah malam tadi sebenarnya tak berdosa, tapi sebab dia dah jadi wajib, bila tertinggal dia rasa macam berdosa. Faham ya? Jangan salah faham pula, bukan wajib, dia adalah sangat dituntut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Dan hadis yang ketiga, iaitu Nabi SAW bersabda, surah Tabaraka hiyal mani'ah min azabil qabr. Surah Tabaraka itu surah Al-Mulk, ia adalah penghalang pencegah daripada azab kubur. Subhanallah, muslimin muslimat. Di kalangan kita termasuk saya, tidak ada jaminan pun kita selamat daripada azab kubur, dan tidak ada jaminan untuk kita dicam daripada azab api neraka. Tak ada jaminan. Tetapi bagi orang yang beramal dengan surah Al-Mulk, terdapat di sana jaminan untuk selamat daripada azab kubur dan jaminan daripada api neraka Allah. Bahkan na'udzubillah min zalik, sekiranya ada manusia yang telah dicampakkan ke dalam neraka, namun kerana dia istiqamah beramal dengan surah Al-Mulk, maka dia akan dikeluarkan daripada neraka dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, setelah kita membaca fadilat dan kelebihan surah Al-Mulk tersebut, marilah sama-sama kita baca sekarang surah Al-Mulk. Semua dah bersedia belum? Dah bersedia belum? Dah ada Al-Quran masing-masing? Dah ada mushaf? Ataupun kalau anda berada di tempat yang tak ada mushaf Al-Quran, maka anda bolehlah buka telefon masing-masing, ataupun anda boleh je follow saya baca. Memandangkan masa kita sudah pun suntuk, sekarang dah 4.25, maka untuk kali ini saya akan baca terus tanpa terjemahan. Jadi pada petang besok kita jumpa kembali. Waktu itu saya akan baca surah Al-Mulk dengan terjemahan per ayat. Maksudnya baca satu ayat, baca terjemahan, baca satu ayat, baca terjemahan. Dan esok kita akan baca, sebab hari ni kita dah ambil masa baca fadilat. Faham ya? Masa ambil fadilat tu dah ambil masa dalam 20 minit. So besok kita dah tak baca dah dalil berkenaan dengan fadilat. Besok kita akan terus baca je. Anda pukul 9 di Malaysia, saya di sini pukul 4 petang selepas asar. Jadi
Anda dah tahu dah pukul 9, sepanjang saya berada di Tanah Suci ni, bersedialah untuk baca sama-sama surah Al-Mulk. Dan bermula esok saya akan pergi baca surah, baca terjemahan. Dan esok kita akan pick up 5 ayat. 5 ayat untuk ditadabbur. Jadi target tu 5, 5, 5, 5, nanti habislah. Tengoklah berapa ayat yang kita mampu untuk sekali kuliah. Sekali online kita ni ya. Okey, bersedia semua? Diorang tulis bersedia tak? Ya, semua dah bersedia. Okey, kita akan baca surah Al-Mulk. Okey, Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Doa itu bermaksud, Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ianya, iaitu Al-Quran itu, hujah kami, imam kami dan menjadi satu petunjuk buat kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai pengetahuan ilmu apa yang kami jahil, dan jadikan Al-Quran itu sebagai hujah ataupun pemberi syafaat untuk kami, dan rizkikanlah kami membaca Al-Quran pada waktu siang dan malam, pada waktu siang malam, Ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha memberi rahmat. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, sekadar itu perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah, minta maaf sebab kali ini tak boleh nak lama. Mungkin esok kita akan boleh buat lebih lama 1 jam, iaitu pukul 9 hingga pukul 10 Malaysia, maksudnya pukul 4 sampai pukul 5 di sini. Sebab kami ada ziarah, kami ada program yang perlu bertolak pukul 5. Kita akan gerak pukul 5 ya. Dah nak gerak dah. Okey, kami perlu bergegas sekarang menuju ke bas. Nak gerak sekarang dah. Diorang dah tunggu. Oh, diorang dah naik bas. Okey, kalau macam tu kita tak perlu berhentikan. Faham ya? Macam yang lepas kita memang buat live on the way kita pergi. So, kepada siapa yang boleh stay lagi, temani kami. Kamu dah boleh gerak, temani kami perjalanan menuju ke satu tempat yang sangat istimewa. So, live ini akan diteruskan. Tapi kalau esok tu tak adalah. Bukan setiap hari pun ada program selepas asar. Hari ini saja ada program luar selepas asar bersama dengan semua jemaah kami. Lebih kurang dalam 150 orang jemaah. So, live ini akan terus bersambung. Sekarang kamu kena alihkan ke apa tu nama? Ya, ke gimbal. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi, tadi saya ingat, tadi saya ingat lambat lagi tadi. Kalau guna gimbal yang auto, yang satu lagi tu, kamu pandai tak? Kamu dah boleh? Boleh, tapi pakai ni. Boleh lah, tapi atas bas tu dia gegar tau. Pakai yang kelabu tu. Maksudnya, tapi kamu pandai handle tak yang kelabu tu? Boleh lah? Okey. Kalau boleh tak apa. Okey, jom kita set up. Jadi anda bolehlah ikuti perjalanan kita sampailah ke lokasi yang istimewa. Lokasi ni sebenarnya kebun kurma. Setiap jemaah yang menyertai umrah bersama dengan Hijrah Travel, ini adalah syarikat umrah kita sendiri bersama dengan kami. Antaranya adalah package tu bersama dengan makan malam bersama di kebun kurma. Kebun kurma ni masih lagi dalam kota Madinah. Jadi solat di situ masih lagi digandakan pahala lah. Masih lagi dalam kota Madinah. Jadi tuan-puan sekalian, di kebun kurma ni bukan hanya jalan-jalan. Programnya adalah kita akan solat maghrib berjemaah. Lepas tu kita akan makan malam.
Lepas tu solat isyak berjemaah, kemudian kita akan ada kuliah di sana. Kita akan ada kuliah. Akan ada slot ceramah bersama dengan saya sendiri dan bersama dengan penyampai mutawif. Dek, segera dek. Masya Allah. Hati-hati kalau kamu tertekan kat sini. Okey. Ni tarik je. Okey. Baik. Tak apa, saya akan tolong yang lain. Okey, sambil tu kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kita akan terus gerak naik ni. Terima kasih encik bawa tu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, tolong Ustaz. Nak masukkan ni. Mana saya punya, okey ni beg tuan puan. Mana beg ni? Tak apa, tak payah beg. Subhanallah, saya kena pakai baju sejuk sebab cuaca dekat sini sekarang, tuan puan sekalian, dah 16 darjah Celsius dah ni. Lebih kurang 16 darjah Celsius. Encik, tu. Cuaca di sini 16 darjah Celsius waktu petang. Kalau malam, pagi sampai 8 darjah Celsius. Tak, itu Al-Quran. Okey, sekarang bas tunggu dekat mana? Hotel mana? Okey. So, kita akan jalan ke situ. Naik bas. Sekali lah. Ni nak geruk lah ni. Nak geruk. Ya. Tak, ni memang nak geruk ke sana ni. Cepagilah. Ini nak pasang macam mana? Tak apa lah, saya. Ni awak kena kontrol ni. Okey. Ustaz ni. Okey. Mana Ustaz? Tak, ini yang dia orang punya. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, subhanallah, tuan-puan sekalian. Kami sedang berada di pekarangan Masjid Nabawi dan sekarang kita akan mulakan perjalanan. Tak apa. Cuaca sekarang memang sangat sejuk. InsyaAllah kita mendoakan kepada siapa yang sedang menonton, yang sedang bersama dengan kami, akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamunya, untuk menunaikan haji dan umrah, dan untuk menjadi tetamunya, iaitu penziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, Dik, tunjukkan ni lah. Tunjukkan suasana Masjid Nabawi. Okey.
Okey, kita boleh lihat suasana petang. Ramai yang sedang duduk di luar. Itulah suasana kalau ibu-ibu, ayah-ayah dengan anak-anak. Biasa mereka akan duduk di luar ni. Sebab budak-budak kan, anak-anak yang ramai. Masya Allah. Ini kan boleh buka supaya nampak kecil sikit. Boleh. Buat macam Fahana. Okey, boleh tundukkan sikit. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, sekarang kita sedang menuju keluar daripada Masjid Nabawi melalui pintu berapa ni? Itu pintunya. Ya, pintu 339. Okey. Kalau kita boleh tengok, ini suasana di luar Masjid Nabawi. Itu pagar kan? Pagar Masjid Nabawi. Masya Allah. Kat luar ni ada tempat kanak-kanak, boleh nampak ya. Tempat biasa kalau malam siap ada main bola lagi kat sini. Itu. Ada burung apa semua. Ni di luar saja pagar Masjid Nabawi. Okey, kita akan terus. Jalan. Ya, saya, encik suami ada bersama dengan saya. Ada. Kita ambil semua barang. Okey. Kalau kalian tengok, kalau hotel kami duduk jauh lagi. Okey, kita ke sini. Tahu. Tadi saya hantar dia orang. Kalau ikutkan hotel kamu belakang lagi. Untuk season bulan 12 ni sebenarnya memang sangat susah. Sangat susah. Hotel sangat padat. Jadi kita pun dapat hotel yang agak jauh, tapi tak adalah jauh sangat, lebih kurang 500 meter macam tu lah. Syukurlah, syukur. Sebab ada yang ber-10 kilometer, ada yang lagi jauh lah. Jadi Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Okey, kita sedang dalam perjalanan. Jadi kita kongsikan dengan sahabat semua suasana sekitar hotel-hotel yang berada di Masjid Nabawi. Okey. Kalau siapa yang datang ke sini, dia dah faham lah. Keluar je daripada Masjid Nabawi, bersusun-susun hotel ni semua ni. Hotel demi hotel ni. Tunjuk sana. Jarang kita buat live. Ini first time lah buat live kita round kawasan hotel. Tunjuk sana dek. Jadi bagi yang tak pernah sampai, anda bolehlah nampak, melihat sendiri gambaran suasana di luar Masjid Nabawi. Anda boleh anggarkan tadi perjalanan kita. Okey. Okey. Bas sudah pun menunggu kita. Cuma kena pastikan bas kita nak naik tu ada ruang untuk kita dua depan dengan ni. Tin. Okey.
mungkin ada yang dah tahu, tapi ramai lagi yang tak tahu. Ada satu pot kawasan makan yang special. Bukan kawasan makan special, sebenarnya kawasan jual makanan. Sebab sebenarnya di Masjid Nabawi ni susah sikit, tak macam di Mekah. Mekah sebenarnya lebih mudah nak cari restoran kedai makan, tapi akhirnya dibina. Kita akan tengok. Okey, tuan-puan akan nampak daripada sini. Boleh nampak. Dek, tunjuk sana. Okay. Boleh nampak sini dek. Boleh nampak. Subhanallah, cantiknya. Boleh terus nampak. Awak zoom sikit. Ini adalah pintu utama. Ni boleh zoom. Pintu utama Masjid Nabawi yang berada di tengah-tengah. Okey. Kalau nampak tu, nampak tak ada kubah tersusun, semua nampak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu 2 ni yang tinggi, menara. Okey, kubah hijau di belakang sana. Dan berhadapan dengan pintu utama di tengah ni, kita akan nampak ni. Okey, meh. Okey. Mana Ustaz? Okey. Jadi, tuan-puan sekalian, kalau kita tengok, inilah yang kita share, yang kita bagi tahu. Berdepan tu, jalan sikit akan ada tempat jualan ni. Sebenarnya hotelnya sebelah sini. Okey. Di sinilah kios-kios jualan makan, minum dan macam-macam. Dah sangatlah cantik. Kios ni sebenarnya baru saja. Masa musim haji hari tu belum buka lagi. Boleh tengok kios ni. Cuba awak angkat tinggi. Kios ni dia sampai ujung. Baru lagi ni. Dalam tahun ni. Tapi bulan bila buat operasi, jadi ada banyak pilihan makanan-makanan yang ringan-ringan, viral, kedai-kedai. Dia sampai hujung. Okey, kita teruskan perjalanan menuju ke bas kita. Oh, banyak lagi belakang sana. Sebenarnya saya belum pergi lagi, tak sempat lagi. Belakang sana banyak lagi. Nantilah kita buat live share suasana tu. Sebabnya biasanya kita pun tak sempat nak berjalan. Saya tak pernah sampai lagi situ. Kita tak pernah tengok apa yang dia orang jual, tak pernah sampai lagi. Nantilah kita pergi singgah. Okey. So, sini dia orang duduk, Madinah Concord. Okey, alhamdulillah. Sini ya, Ustaz. Ustaz kat sini kan? Ustaz. Nanti Ustaz kasih dah. Ustaz kasih dah ni Madinah apa tu? Rindu Madinah. Okey. Assalamualaikum semua. Semua sihat okey ya? Alhamdulillah. Oh, dan ya, saya kat sini. Masya-Allah. Ya. Subhanallah. Okey. Duduk. Ustaz, bukan kamu. Ustaz masuk. Okey. Kita duduk sini. Ya. Kamu dua kat situ.
Tak apa-apa ni kita adjust. Subhanallah. Boleh? Boleh? Meh. Okey. Duduk elok-elok. Okey. Duduk dah elok dah. Okey. Jadi yang ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey. Kita sedang buat live. Boleh bye-bye sikit? Masya Allah. Sebenarnya saya buat kuliah sikit tadi lepas asar. Oh tengok. Oh ya, komen. Tadabbur surah Al-Mulk. Sebab kat Malaysia kan pukul 9. Sedang elok lah lepas asar. Jadi ingat nak off saja lepas habis kuliah tadi. Lepas tu dia orang kata dah ready, terus sambung lah. Masya Allah. Okay. Ha? Live lagi. Okay. Oh, nak tengok diri sendiri ya? Sabar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, tuan-puan sekalian, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Qaryah Thayyibah, iaitu satu ladang kurma yang memang setiap kali umrah kita akan bawa jemaah untuk ke Qaryah Thayyibah ini, iaitu satu ladang kurma. Kita akan solat maghrib berjemaah, kemudian kita akan makan malam nasi Arab special, lepas tu kita akan solat isyak, lepas tu kita akan ada sesi kuliah. Sebab kita tak boleh, kalau di Mekah ni, di Madinah ni, memang kita kena cari di tempat luar lah untuk buat kuliah-kuliah ni. Kalau kita tak ada dewan lah untuk digunakan macam tu. Okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa dah? bukan يفتح اليدين يمشي هو Dia dah datang belum? عربات يفتح لها تمشي عشان تفتح لها المجال. Tapi tak ada. Dia pergi mana? افتح الباب افتح الباب. Dah. Tak apa. Nanti kita ni. Mana Ustaz Din? انا كل ما بفتح لهم كويسه معنا عشان نمرق. بس كم هو كوش العربات دي او قفل هيكوش. انا افتح Ada lagi kot jemaah yang tak هو ada. من عوارض ده كان يخلي ده يمشي. Tengok, comel kan dia, lawa dia punya bas. وبرجعوا بدل يمشي Dia العربات. hias-hias bunga. Lepas tu ada anak-anak patung. Misi pemandu ni jenis yang, cuba tengok, ada bunga kat situ lagi. Padahal lelaki. Cuba awak tunjuk tu, bunga kat situ. Sana dik Syairah. Kamu pun boleh tentu kan. Hias-hias bunga, tengok tu, bunga situ. Pasal dia ni, lepas tu nampak orangnya pembersih ni. Masya Allah. Kalau kamu jalan, bolehlah kamu jalan. Sebab tak jalan lagi ni, Ustaz Din pun tak ni. Kamu tunjuk apa ni, minta dia orang. Okey, subhanallah. Okey, jalan perlahan, kiri dan kanan. Mana tahu ada orang kampung tengah tengok, anak-anak tengah tengok. Tengah tengok diri sendiri. Senyumlah, jangan malu senyum ni. Siapa? Dah lama kan nak masuk live kan? Masya Allah. Bila birabba. Sebab orangnya ya. Masya Allah. Ya. Mungkin ada lagi jemaah tak turun Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Banyak penghalang ni. Cukup tadi, keluar lagi. Pergi sampai belakang. خلاص cukup tadi. Cukup. Cukup.
خليك اقعد هنا، خليك اجلس هات الميكروفون انت اقعد نفهم. Ustaz, macam biasa baca doa salawat sikit, lepas tu rindu Madinah tu. Rindu Madinah. Alright. هنا بجلس. يلا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita masih lagi diberi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang cukup banyak, dan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu Allah dan penziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bumi yang sangat mulia, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita ke bumi Madinah ini disambut dengan penuh baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dipilih antara jutaan umat untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Sihat semua? Sihat ya? Happy semua ya, masya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada petang ini kita akan menuju ke ladang kurma Aryaf Thayyibah untuk sama-sama kita bersama-sama dengan jemaah lain pada petang ini, insya-Allah. Baik, bagi memulakan perjalanan kita pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita mulakan dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sama-sama kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin musliman, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jom sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qatu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikfiru wa ghani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu Allah dan peziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jom sama-sama kita berqasidah pada petang ini dengan judulnya Rindu Madinah Al-Munawwarah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah. Lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah,
Matanya yang terang sangat suka bercelah. Nampak yang di belakang dan di depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak. Tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam. Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang. Tingginya yang sedang, dada luas terbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan. Lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Helaian bulunya tetapkan terus wujud. Hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jagung, hidung baginda mancung. Dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati. Takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Berjarak gigi hadapan, cahaya kelihatan. Segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah. Membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Baginda memilih
dalam berzuhud. Sekalipun maksum sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit lamanya bertahajud. Banyak mendaki bukit sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Saya tunggu. Kamu tahu juga. Okey. Silakan. Cakap apa? Kelu dan jaga. Tengah sakit sedap sangat. Ya, subhanallah. Sila. Dan saya hilang idea, hilang kata-kata. Masya Allah. Sedap sungguh suara tadi. Cakap mai untuk jemaah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala masih diberi peluang untuk bersama lagi pada petang ini. Pada hari yang kedua kami berada di sini dan hari keempat jemaah yang datang pada 25 hari bulan, dan insya-Allah kita akan ke ladang kurma dan menikmati suasana sekitar Madinah, dan insya-Allah ada pengisian khas daripada ustazah nanti. Kemudian juga menikmati satu masakan yang special juga di sini insya-Allah sebagai satu ulangan setiap kali kita berziarahi Madinah insya-Allah. Kemudian apa yang pasti di bumi ini bumi yang sangat berkah, kerana di sini Nabi telah berdakwah selama 10 tahun dan Nabi dimakamkan di sini, dan banyak kisah-kisah yang menarik ditelusuri oleh kita semua melalui bacaan-bacaan dan juga melalui kisah-kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Di bumi ini kita lihat sejarah bagaimana Nabi mempertunjukkan sifat kasih sayang bersama pasangan. Banyak kisah-kisah menarik Nabi pertontonkan melalui kisah-kisah yang mana dalam rumah tangga Nabi ada kisah manis, ada kisah sedih. Namun terlalu banyak kisah menarik yang kita boleh consider, antara bagaimana Nabi hidup bersama dengan Sayyidina Aisyah dan juga isteri-isteri yang lain di sini. Begitupun kita lihat siri peperangan juga berlaku di sekitar Madinah. Bagaimana kita melihat sebelah kanan kita semua, yang tadi kita telusuri adalah Bukit Uhud. Dan nanti insya-Allah kita akan ziarah Bukit Uhud seluas 7 km, yang mana kalau kita dengar daripada ustazah pagi tadi, pahala bagi mereka yang menunaikan solat jenazah seumpama 7 ekar Bukit Uhud tu pahalanya sebesar 7 km, 7 km panjangnya dan besarnya Bukit Uhud ni. Bayangkan pahala itu diberikan kepada mereka yang menunaikan solat jenazah secara berjemaah di Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabawi insya-Allah. Kemudian kita lihat besok bagaimana cerita-cerita yang menarik juga dipertontonkan kita, bagaimana di sana itu lihatlah bagaimana Nabi mendaki Bukit Uhud mempertahankan bumi Madinah ketika diserang oleh kaum Quraisy, dan di situ memperlihatkan tokoh-tokoh yang lahir dan tokoh-tokoh yang syahid. Di situ adalah antaranya adalah Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi yang syahid, yang gugur ketika peperangan Uhud. Dan kita juga diperlihatkan bagaimana Nabi boleh menerajui sebuah kepimpinan negara itu dan memakmurkan dengan ekonominya
walaupun tercabar dengan suasana sekelilingnya berbatu. Bayangkan saudara semua, sahabat-sahabat semua, bagaimana perjalanan Nabi yang berbukit-bukit ketika itu tidak ada apa-apa, menaiki bukit Uhud, dan juga hidup ketika itu dalam musim sejuk. Kalau kita ingat satu sejarah peperangan musim sejuk adalah peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab berlaku adalah ketika waktu sejuk dan dalam keadaan tiada makanan. Kaum Yahudi bersama dengan kaum musyrikin bekerjasama mereka. Ketika itu Abu Sufyan memimpin kaum musyrikin datang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang serba kekurangan. Namun dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala mereka menang dalam peperangan tersebut, ketika mana Sayyidina Ali membunuh pendekar daripada tentera Quraisy bernama Amru. Dan kita lihat juga bagaimana menarik kisah Uhud, insya-Allah akan diceritakan dalam ziarah kita nanti oleh Ustaz Safwan ataupun Ustaz Din ataupun Ustaz Allah nanti, insya-Allah. Banyak kisah-kisah yang menarik boleh kita pertontonkan dan kita boleh share nanti. Walau bagaimana dia adalah sebagai mukadimah saya, insya-Allah. Dan saya teruskan pada Ustazah sebab insya-Allah Ustazah lebih banyak cerita nak diceritakan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Sebenarnya kita dah dekat sangat. Ujung jalan ni kita akan sampai ke ladang kurma ataupun tempat yang kita akan tuju. Sekarang pukul 5.12. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Tengku. 5.12. Kita maghrib pukul berapa? Maghrib pukul berapa ya? Sekarang ni maghrib awal, subuh lewat. Daripada kebiasaan bila musim sejuk, maksudnya malam panjang 5.42. Jadi nanti bila sampai, mana yang belum ada wuduk terus ready, dan kita akan terus berada di tempat tu dengan keadaan bersiap sedia untuk solat maghrib. Saya nak cerita satu kisah romantik Nabi dengan isteri. Isteri ni bernama Safiyah. Apa? Isteri yang bernama Safiyah. Isteri yang bernama Safiyah ni satu ketika masa ni macam mana ceritanya? Okey, dia turut serta dengan Nabi dalam rombongan pergi perang ataupun rombongan dakwah, macam itulah, dalam rombongan bersama dengan Nabi. Jadi Safiyah ni dia naik salah satu unta kan, tapi unta Safiyah ni bergerak lambat. Lepas tu akhirnya Nabi sampai dulu dan Safiyah sampai lambat. Sampailah di tempat tersebut, Safiyah ni macam merajuk dan dia menangis. Apa yang Nabi buat? Nabi letakkan kedua tangan di pipi Safiyah, lap air mata. Jadi nanti bolehlah minta dengan suami masing-masing ya. Kalau menangis, buat macam Nabi, letak dekat pipi, lap. Mungkin dalam drama ada lah ya. Di dunia realiti mungkin tak ramai dah suami yang macam tu. Ya, bagi tisu pun dah syukur. Ataupun mungkin menyampah pun ada lah kan, nangis. Kan, tua-tua nangis. Safiyah pun dewasa, jadi orang lelaki kalau dengar ni gaji-gajilah lap air mata isteri kalian. Okey, alhamdulillah kita dah sampai di Aryaf Taibah. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Khalas. Masya Allah. Naam, Hina. Ya, turun dulu. Ustaz. Ada. Ambil bawa semua ni, bawa semua. Ya, bawa semua. Maaf Ustaz, ni tolong tak dalam ni. Lalu dulu Lalu banyak orang nak bawa. Okey. Masya Allah, alhamdulillah. Okey. Nampak? Hidup lagi panjang. Maksudnya Ustaz Azmi tengah tanya. Oh, jumpa lah akhirnya. Oh, Masya Allah. Ustaz Allah ada. Ustaz Allah, Ambo ke Ustaz? Biasa memang Ambo lah yang bagi kuliah. Tapi kali ni tiba-tiba batuk. Dada batuk. Dalam bilik menyanyi, menasyid. Oh ya, Masya Allah. Untuk kali ni kita ada Al-Fadil Ustaz Abdullah Fahmi. Beliau adalah orang alim, Masya Allah. Jadi untuk sini Ambo rasa lega sikit. Malam ni kuliah Ambo sikit mukadimah pasal Ustaz Allah dah. Ceritalah pasal Nabi, kau bebas nak cerita pasal apa?
Alhamdulillah, barakallah. Jadi tak apa dia lagi berdoa supaya Allah hilangkan batuk. Nanti kita beri ubat Ustaz. Kita beri sepapang ubat Ustaz telah. Sebotol ubat. Okey. Okey, meh. Jom. Ustaz sini jahat. Subhanallah. Assalamualaikum. Masya Allah. Okey, kamu duduk sebelah sini. Okey, Masya Allah. Okey. Okey, kamu duduk sebelah sini seorang. Nanti jemaah akan tak, dua-dua sini. Okey. Ustaz, minta jemaah turun jalan. Tak. Faham tak? Nanti jemaah akan Okey, subhanallah. Jemaah kita kali ni 150 orang. Bolehlah nak buka jam emas. Lepas tu mungkin ada pesan-pesan buka jam emas untuk mungkin keluarga tengok. Okey. Kita sedang buat live. Okey, sila masuk. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sila. Masya-Allah. Okey, bye-bye sikit. Subhanallah. Ada orang kampung sedang tengok sana-sana. Bye-bye. Masya-Allah. Ya, sayang. Subhanallah. Okey, boleh tengok kat sini. Ya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, semua sihat-sihat kita nampak. Tak apa. Alhamdulillah. Okey. Siapa ni nak buka emas senyum kat orang kampung? Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam, selamat datang. Masya-Allah, ceria-ceria semua. Alhamdulillah. Okey. Siapa boleh tengok orang kampung? Apa khabar? Masuk ni suara ni. Masya-Allah. Waalaikumsalam, selamat datang. Ustaz Zamun, bukalah ni orang kampung tengok ni. Okey. Muka sama dengan Ustaz Zamun. Okey. Ni, Masya Allah. Okey, subhanallah. Ni satu keluarga. Oh, Masya Allah. Oh, dengan ayahnya sekali. Oh, ayah ikut sekali. Cuba tengok anak-anak kecil ni. Ni satu family, satu keluarga. Mana, apa ni suaminya? Tak datang. Oh, sehat tak? Sihat. Masa ada dekat hotel? Okey. Sebab bimbang tempat ni tak sesuai. Masya Allah. Ke kita nak aturkan ambil dengan kereta? Nanti kita bincang balik. Boleh je kita aturkan semula. Okey, bye-bye. Subhanallah, bye-bye sikit. Ini orang Malaysia sedang tengok. Ini adalah pak saudara, mak saudara. Mana Cik Su? Cik Su. Okey, baru jumpa. Daripada awal ni mak saudara, ini ibu saudara Ustaz Tengku. Kalau nak tengok rupa arwah ibu Ustaz Tengku, inilah lebih kurang. Ini adiknya. Subhanallah, Cik Su. Okey. Masya Allah. Okey. Kat orang kampung. Masya Allah, selamat datang. Assalamualaikum. Subhanallah. Okey, boleh bye-bye pada keluarga orang kampung. Masya Allah, selamat datang semua. Ni Ustazah Mum buka. Tadi tertukar. Ni Ustazah Masya Allah, sahabat sejati. Masya Allah, selamat datang semua sana-sana. Salam kat ayahnya, kat Ya, waalaikumsalam. Masya Dia Allah. orang tanya tarikh 2023. Nanti kita tengok. Ya. Okey. Lagi-lagi, Masya Allah. Okey, ni orang kampung sedang tengok. Boleh buka jap senyum. Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang. Okey. Masya Allah. Okey. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Sana-sana tu orang kampung. Bye-bye. Masya Allah. Ya. Tak apa. Terus masuk. Okey. Masya Allah. Makcik apa khabar? Moga terus sihat kuat. Okey. Yes, sila. Ni. Bye-bye. Masya Allah. Okey, tuan. Masya Allah. Okey. Kita ada lagi. Ni dengan anak-anak ya? Seorang lagi tu. Oh, ya. Tak apa. InsyaAllah. Ada hikmahnya. Ya Allah. Okey.
InsyaAllah nanti kita ni. Okey, subhanallah. Ini ibu dengan anak. Alhamdulillah, moga terus sihat dan kuat. InsyaAllah. Baru ni yang kita jumpa dekat lift tu, kata demam tu kan? Tak? Tak, okey, alhamdulillah. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Nanti kat dalam lagi cantik. Kat dalam tu lagi cantik. Subhanallah, ya Allah. Masya Allah, ni babai orang kampung. Subhanallah. Okey, dah habis dah turun semua? Sebenarnya Ustaz, ni yang apa ni, yang datang satu keluarga tu. Yang keluarga tapi yang suaminya tak ikut sebab dia rasa tapi dia sihat kan. Dia cuma bimbang dia susahkan. Boleh tak bincang sebab sayang isteri anak ayah dia ada. Boleh tak bincang mungkin dengan kereta ambil dia. Sayang pula kalau saya tahu, saya aturkan juga macam mana pun. Sebab dia sihat je. Okey, sekarang kita akan masuk, kita akan tengok suasana dalam ladang ni. Ustaz, sekarang ni dia orang tak tahu nak pergi mana tu. Okey. Okey, ini adalah suasana ladang kurma Aryaf Thayyibah. Setiap kali kita punya program memang ke sinilah. Setiap kali umrah kami akan bawa jemaah untuk ke sini untuk kita buat program pengisian kuliah. Lepas tu di sini juga ladang. Dan di sini juga kita akan bersilaturahim lah, saling berkenalan dengan semua jemaah kita. Masya Allah. Okey, dalam tu jualan jualan kurma macam-macam lah. Okey. Jadi, kita akan lokasi kita. Ustaz, sama sana ke? Tempat yang sama? Okey. Oh, minta maaf. Masya Allah. Jadi, kita akan bergerak ke depan. Okey. Masya Allah. Okey, tempat kita kat depan sana. Okey, jom. Bolehlah lalu sini. Okey, kalau tengok suasananya sangatlah damai, cantik. Betul tak? Indah kan? Cuba tengok orang Arab di sini memang dia berkampung di sini. Bukan berkampung, maksudnya minum teh, makan. Kalau malam ni meriah ni, penuh dia orang duduk sini. Saya tak pasti tempat ni. Malam terang. Okey, jadi tempat kita kan betul tak tu hujung sana tu ya? Betul dah rasanya. Ustaz Safwan. Ustaz, ada hujung sana Ustaz. Ustaz Safwan, ada hujung sana. Sama jugalah ada jemaah lain. Ya, betul. Tempat kita di sana telah siap. Masya Allah, tanpa sekalian. Tengok kucing-kucing sedang berkumpul. Cuba awak tengok. Comel tak? Gemuk. Sehat-sehat. Mereka diberi makan. Diberi makan kucing. Tunjuk jap kucing-kucing. Lari. Siap ada bukhor. Dia pasang. Ustaz, betul sini? Alhamdulillah.
Tengok dia orang siap pasang bukhar. Jadi sini dik, orang nak ni. Okey, semua boleh masuk. Siapa yang tak ada wuduk boleh ambil wuduk laluan depan ni, kat depan tu je tempat ambil wuduk. Sebab kita terus siap untuk solat kan. Ya. Kejap lagi masuk maghrib. Siapa yang dah ada wuduk sila masuk. Lelaki depan, perempuan kat belakang. Yang tak solat boleh duduk atas sofa tepi ni. Sebelah-sebelah apa Ustaz harap? Sebelah-sebelah. Sebelah tak? Tak nak maya. Oh nak semaya ya. Semaya sini lalu. Okey. Boleh ni ya. Perempuan kat belakang, lelaki kat depan. Kita terus atur untuk solat. Solat maghrib. Siapa tak ada wuduk, kat sana tempat ambil wuduk. Okey. Ustaz kena buat pengumuman sikit. Sini depan. Kiblat ke sana. Ya, laki depan. Betul. Muslimat belakang. Betul. Dah betul dah macam ni. Betul. Perempuan masuk kat belakang. Kursi untuk solat ke? Perlu duduk. Boleh kita cari. Ustaz. Tapi ni duduk dulu atas kerusi ya. Duduk dulu. Okey. Ya. Okey, jom jalan dengan saya. Ustaz, ada jemaah yang perlukan solat atas kerusi. Okey. Jadi, jom. Sebab kita perlu off kejap lagi maghrib. Sila. Okey, siapa yang tak ada wuduk boleh ambil wuduk kat sana. Lepas tu jom siapa nak ambil wuduk boleh ikut saya. Okey, dah ada wuduk boleh siap. Okey. Cantik kan tengok ni lampu. Okey, subhanallah. Buat kat rumah. Beri nak buat kat rumah je. Masya Allah. Kita boleh tengok keadaannya, suasananya. Okey. Ini sebelum ni ada zoo, tapi macam dah tak hidup dah zoo. Macam mini zoo. Okey. Saya pun nak ambil wuduk. Kamu pusing je sampai hujung sana tengok suasana. Lepas tu kamu pandai-pandai cakap, ya? Berada di mana? Aryaf Thaibah. Aryaf Thaibah. Buat apa kat sini? Kita ada makan-makan malam. Bukan itu paling utama. Ada pengisian, ada kuliah. Jadi sebab kita nak kumpulkan semua di tempat. Kalau kita nak kumpulkan semua jemaah, kita tak boleh nak kumpulkan semua macam semudahnya di Mekah, di Madinah ni. So kita kena cari tempat di luar. Jadi inilah antara usaha kita, kumpulkan semua jemaah di luar. Barulah kita macam ada kebebasan lah nak buat pengisian, nak rapatkan ukhuwah, nak ta'aruf, nak saling berkenalan. Itulah tujuan utama. Bukan nak suka-suka ataupun nak jalan-jalan semata-mata, tapi ada tujuan. Dan ini asbab saja. Ini adalah tempat ni bukan tujuan untuk makan tu paling utama je, jalan utama, tapi kita perlu cari tempat untuk berukhuwah, saling ta'aruf, berkenalan, dan tempat untuk buat perkongsian. Lepas tu akan ada kuliah. Jadi insya-Allah kita kena sahabat ni akan pusing sekejap. Lepas tu kita akan stop solat maghrib dulu. Lepas tu kita akan makan dulu. Lepas tu lepas isyak kita akan buat live sekali lagi untuk kuliah, untuk ceramah. Subhanallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Dia ni kan pusing sampai sana jalan, memang ada banyak di tempat yang nanti kasih pandai dulu. Okey. Subhanallah. Mari sahabat semua, saya bawa jalan-jalan di sekitar ladang kurma. Subhanallah, memang cantik sangat tempat dia. Tadi ada sahabat yang tanya, Ustazah punya travel nama apa? Nanti boleh buka dekat Facebook, Hijrah Travel and Tours. Setakat ni dah beberapa kali dah Ustazah bawa jemaah datang ke
ke Mekah Madinah buat umrah. Subhanallah, memang cantik sangat tempat ni. Kita sekarang berada di ladang kurma. Kuliah Ustazah insya-Allah lepas dah selesai solat maghrib dan selesai makan malam, kita akan mulakan semula Ustazah punya perkongsian malam ni. Ada sedikit tazkirah. Tim, kalau orang Brunei boleh join tak tu? Boleh Puan. InsyaAllah boleh. Kita pusing-pusing sekejap. Lepas tu saya akan end live lah. Sebab nak bagi laluan untuk solat maghrib. Okey, ni kedai-kedai yang ada kat sini. Kedai manisan. Ini kedai burger. Macam mana nak join travel Ustazah? Puan boleh pergi dekat Facebook Ustazah. Dekat situ nanti kami akan sharekan link WhatsApp. Nanti Puan boleh tekanlah link WhatsApp tu untuk join kita punya umrah. Umrah bersama Ustazah Asma Harun. Okey Puan. Okey sahabat semua. Dekat sini pun ada tempat untuk kanak-kanak. Ada kurma tak dekat pokok. Setakat ni saya belum jumpa lagi. Nanti kalau ada saya tunjukkan. InsyaAllah. Ini untuk mak ayah yang nak makan tenang-tenang. Boleh hantar anak dekat sini. Oh, jangan end live lagi sebab nak cukupkan 1M. 1M. Subhanallah, tempat dia memang tenang sangat-sangat. Nanti bila dah tiba waktu malam, kawasan ni kan dia akan penuh, dia akan buka semua lampu. Tengok dia dah start buka sikit-sikit. InsyaAllah saya doakan sahabat semua yang tengah tengok live ni, semua dapat datang sini tak lama lagi. Jangan putus berdoa. InsyaAllah satu hari nanti sahabat semua yang akan datang sini. Okey, dekat depan tu kedai kurma Aryaf Taibah. Saya tak pastilah boleh bawa masuk ke tak. Kita cuba. InsyaAllah satu hari nanti sahabat semua pun akan datang ke sini. Saya doakan semua sekali dapat datang. Jom masuk. Assalamualaikum. Hello. Saya mobile. Dekat sini ada macam-macam jenis kurma. Kurma fresh. Fresh daripada ladang. Ni kurma yang dah dibuat coklat. Dicampur dengan coklat. Macam-macam jenis kurma ada kat sini. Subhanallah. Kacang-kacang dekat sini pun murah juga. Kami sekarang berada di Madinah. Aryaf Taibah. Ladang kurma Aryaf Taibah. Ini nama kedainya.
Ya, betul puan, ladang kurma di Madinah. Ini yang saya cakap tadi. Mak ayah kalau nak makan tenang-tenang, boleh hantar anak-anak dekat sini. Ada basikal. Subhanallah, memang tenang sangat dekat sini. Okey, sikit lagi. Lepas tu saya akan end live ya. Sebab tak lama lagi akan masuk waktu maghrib. Ya, betul. Ladang ni memang besar. Dan sekarang ni tengah musim sejuk. Setakat yang saya cek tadi 19 darjah Celsius. 19 darjah Celsius. Okey, kita tengok kawasan sekeliling. Subhanallah. Sekejap lagi kami akan end live. Kemudian selepas selesai makan dan solat maghrib, kami akan buat live sekali lagi untuk perkongsian oleh Ustazah Asma Harun. InsyaAllah. Ini pun kita punya jemaah. Mana surau nak sembahyang mana Ustaz? Kita sembahyang dekat sana. Kita jemaah sekali. Alhamdulillah. Satu cakap apa? Okey. Dalam kiraan 10 saya akan end live. Kami nak pergi ambil uduk, kami nak ready untuk solat jemaah. InsyaAllah kita jumpa semula malam ni ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat semua. Saya doakan semua dapat datang ke sini juga satu hari nanti, insyaAllah. Jangan putus berdoa. Bengkok dah jari sebab tap-tap skrin. Terima kasih pada sahabat yang bagi gift. Oh, waktu nak end. So, waktu kita dah nak end, makin ramai yang bagi gift ni. InsyaAllah. Tengok ni kucing-kucing dekat sini. Memang dibagi makan. Semangat dia makan. Tengok tu. Subhanallah, semangatnya. Tapi saya takut kucing. Okey, kita pergi dulu sebelum dia cakar kita. Tengok. Dah bergaduh. Allah, dah azan dah. Ni jemaah kita semua tengah berkumpul. Malaysia dah pukul 10.30 dah. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Habis azan, saya akan end live ya sahabat semua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. Kena bisik-bisik, sini tengah azan. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, selesai azan maghrib kita. Saya akan end live sekarang ya. Jumpa lagi malam ni. Assalamualaikum.